Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa di dalam siaran video ringkas ini. Dalam video ini saya ingin bercerita tentang buku solo saya. Memang solo tu buku nombor 1 lah. Buku yang bertajuk Humam Anugerah Tuhan. Humam nama anak saya. Nama anak saya satu perkataan saja. Okey. Alright. Humam membawa maksud bijaksana, berani dan juga baik hati. Buku ini telah pun diterbitkan pada tahun 2020. Okey. Buku ini telah pun mencapai jualan sebanyak 510 buah. Alhamdulillah, melebihi sasaran. Saya target 500 saja, tapi ada lebih, ada dapat jualan lebih. Alhamdulillah. Okey, harga buku ini adalah RM30. Okey, tuan-tuan boleh menempah dengan saya melalui pautan WhatsApp ini ya, https://bukukami.whatsapp.my https://bukukami.whatsapp.my. Tekan link tu, tekan pautan tu, dan insya-Allah saya akan jawab dengan segera untuk menjawab pesanan anda. Apa yang ada dalam buku Humam? Okey. Buku Humam ada 15 bab. Bab yang saya namakan sebagai pintu. Mengapa saya tulis pintu? Pintu ni saya kaitkan dengan pintu hospital lah, pintu hospital, pintu wad di mana hospital dah menjadi rumah yang kedua kepada kami. Hampir setiap bulan sampai sekarang, setiap bulan kami perlu pergi ke hospital. Ada saja temu janji hospital yang kami mesti pergi untuk anak kami, kerana Humam mengalami global developmental delay. Global ni maksud dia luas. Developmental ni perkembangan, delay ni tertangguh. Bermakna dia Humam mengalami gangguan kepada pertumbuhan kebolehan fisiologi dan juga kognitifnya. Okey. Di sana Humam akan di hospital Humam akan dirawat dalam, kalau di hospital Sultanah Bahia Al-Auster tu, hampir semua klinik pakar yang anda, kalau anda masuk ke sana, hampir semua klinik pakar tu ada rekod Humam di situ. Jadi rekod sakit kulit, sakit mata, gigi, terapi pertuturan, rehabilitasi, terapi anggota badan. Ada nama Humam di situ. Pediatric, of course lah, klinik pediatric untuk kanak-kanak sudah semestinya ada lah. Okey. Mengapa nama pintu? Pintu tu lah sebab tak dikaitkan dengan pintu masuk hospital. Okey, ada 15 bab dalam ni. Apa yang saya ceritakan dalam bab ni? Apa yang saya dan isteri saya ceritakan dalam bab ni? Okey. Kami bercerita pertamanya tentang apa yang berlaku kepada Humam. Apa yang berlaku kepada Humam daripada saat kelahiran dia. Humam adalah seorang bayi yang normal, lahir dengan secara normal dengan berat 2.7 kg. Okey. Lahir pada 14 Oktober 2014 jam 6.28 petang. Pada semasa berada di dalam wad, isteri saya tidak dapat menyusu. Jadi kami adukan kepada jururawat yang bertugas, dan mereka minta kami cuba lagi, minta isteri saya cuba lagi. Jadi kami pun dengan kekurangan pengetahuan kami sebagai ibu bapa pertama, bapa anak pertama, jadi kami pun cuba.
Namun hari kedua pun tak boleh menyusu juga, dan kami beritahu saya lagi, masih lagi jawapan yang diberi, cuba lagi. Dah makin pelik lah kan, sebab kalau kita sendiri pun dah tak minum sekat hari dalam 12 jam, kita lah akan carilah kedai minum kan. Jadi macam mana dengan budak-budak pula kan. Jadi tapi tak apalah, kita pun bukan dalam posisi nak melawan, tapi kita masih lagi persoalan lah. Tiba-tiba pada pagi hari yang ketiga, Humam jarinya, hujung jari ni biru, hujung jari ni dia biru, menjadi biru. Bila menjadi biru, itu tandanya oksigen kurang menurut doktor. Okey. Jadi bila dah jadi itu, barulah dia orang nak beri susu tambahan. Bermula dari situlah pada semasa Humam berumur setahun 6 bulan, Humam disahkan mengalami kecederaan otak, dan Humam disahkan juga mengalami penyakit infantile spasm with global developmental delay. Apa yang berlaku di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah kecederaan otak tu menyebabkan Humam hilang kemampuan untuk belajar sendiri, menggunakan tangan, menggunakan kaki, makan dan minum dan segalanya lah, hampir segalanya. Dan matanya pun ada masalah sedikit sebab disebabkan oleh kesan ubat sawan yang dia makan. Humam ada sedikit kekaburan pada kedua-dua belah matanya. Pendengarannya baik, alhamdulillah. Okey, sekarang Humam dah berumur 7 tahun. Sudah banyak perkembangan yang ada pada Humam, dan kemungkinan buku yang kedua pun akan menyusullah tentang Humam. Cumanya buku yang kedua nanti ni tidaklah seperti buku yang pertama. Buku pertama ni buku pertama ni lebih bersifat topikal lah. Okey. Macam di sini pada bab yang pertama cerita tentang kelahiran Humam. Okey. Yang kedua cerita tentang apa yang berlaku pada Humam di bawah tajuk takdir Allah. Yang ketiga, kami bertanya pada doktor apa sakit Humam. Di sinilah kami mula berjumpa dengan doktor pakar saraf pediatrik, doktor pakar saraf pediatrik di Hospital Pulau Pinang, Dr. Vigneswari dan juga Dr. Teh Chimeng. Okey. Di sinilah kami mula berkenalan dengan beliau, dengan mereka berdua, dan kami bertanya lebih lanjut tentang penyakit Humam ni. Memang sukar nak dapat kefahaman tentang penyakit Humam ni, sebab dia spektrum penyakitnya sangat luas. Okey, kerana cakupan penyakit itu sangat luas. Infantile spasm, infantile berasal daripada perkataan infant. Infant ni maksud dia budak-budak. Okey, spasm ni lebih kurang pada kekejangan, renjatan. Renjatan. Okey. Jika anda tersentuh dengan tangan, jika tangan anda basah dan anda tersentuh kat ni barangan elektrik yang terpasang, anda akan merasa satu renjatan. Humam mengalami 200 renjatan. Okey. 200 renjatan dalam sehari pada awal usianya. Apa yang renjatan ni buat? Mengapa namanya infantile spasm? Apa yang renjatan ini buat kepada Humam? Renjatan ni mengganggu perkembangan Humam. Mengganggu perkembangan Humam secara keseluruhannya, fisiologi, kognitif, psikologi dan fizikal. Okey, dia mengganggu Humam hingga sekarang. Humam sekarang sudah boleh duduk, tapi belum boleh berjalan, belum boleh berdiri. Sudah boleh makan, tapi belum cekap minum. Belum cekap minum. Jadi spasm ni, mengapa namanya spasm? Sekali lagi, kerana spasm inilah Humam menjalani rawatan yang dia lalui sejak 7 tahun yang lalu. Okey, spasm ni mengganggu semua perkembangan, dan semua perkembangan ni memerlukan intervensi, memerlukan Humam diberi ubat pelbagai jenis ubat. Sudah macam eksperimen kan. Setengah orang kata sudah macam eksperimen dah ubat Humam ni kata. Eksperimen tak eksperimen, kita namakan usaha lah.
Apa sajalah kita kena usaha. Human juga perlu jalankan terapi untuk mengatasi keadaan yang disebabkan oleh infantile spasm ni. Okay. Dia perlu atasi dengan terapi dan dengan ubat, dan rawatannya berkemungkinan berterusan sepanjang hayat dia. Okay. Dan sasaran kami sebagai ibu ayahnya, sasaran kami adalah sekurang-kurangnya Humam boleh berjalan dan boleh menguruskan diri sendiri, pergi tandas sendiri, boleh berdiri, makan, minum. Okay. Sebab anda faham lah kan, anak-anak bila dah besar beratnya pun bertambah, dan kita ni mak ayah ni umur makin bertambah, jadi kita pun mungkin nanti tak sihat lah kan. Angkat anak kita yang berbadan besar. Humam berat dia terkini adalah hampir 13 kilo, dan saya pun sudah ada sleep disc, jadi saya nak kena berhati-hati lah, nak tak nak pun kena angkat jugalah. Anak sendiri kan, anak dia berak, dia kalau dia terberak, terkencing, dan dia nak mandi, semuanya kena angkat. Pergi hospital, turun naik kereta, kena angkat. Okay, nak angkat letak tempat makan, kena angkat juga. Kalau dia menangis pujuk, kena angkat juga. Semua kena angkat. Jadi bapa, ayah dia, mak dia kena jadi Superman dan Superwoman dah, kena angkat. Buku ni okey, yalah, akan ada susulan, insya-Allah. Akan ada susulan pada buku ini, buku yang lebih santai. Kami akan tulis dalam bentuk naratif yang lebih santai, tentang apa perkembangan Humam. Alhamdulillah, dalam penulisan buku Humam ni, dalam catatan saya di Facebook tentang Humam ni, alhamdulillah rakan-rakan saya dalam Facebook banyak memberi sokongan, like-nya banyak. Okey, saya sangka garapan saya awal-awalnya mungkin tak apalah, saya tulis sekadar, di awalnya saya tulis sekadar nak berkongsi pengalaman menjaga anak istimewa, tidak lebih daripada itu. Bukan nak masyhur, bukan nak nak menulis buku sangat, dia nak kongsi saja dalam Facebook tu. Jadi dalam masa yang terfikir juga nak tulis buku kan, tapi tak nampak jalan lagi pada masa tu. Dalam 2018-2019, kawan isteri saya, dia cadangkan, okey, masuklah kursus dengan Puan Sri Diah. Jadi saya pergilah kursus di Perak, pergi kursus bersama Puan Sri Diah. Dari situ manuskrip saya yang sudah sedia ada sebenarnya. Manuskrip sudah sedia ada 2 tahun sebelumnya. Saya sudah cuba hantar ke beberapa syarikat penerbitan, tapi mereka mengalami kekangan, jadi mereka tidak dapat menerima lah untuk menerbit manuskrip saya. Saya simpan manuskrip tu, dan saya simpan sampai 2019. Jadi saya dapat cetusan motivasi daripada Puan Sri Diah, dan saya pun kembangkan isi. Okey, dan saya minta isteri saya bantu pada bahagian di mana bahagian tentang ubat dan rawatan, sebab isteri saya lebih lama terdedah tentang maklumat perubatan, ubatan dan rawatan dia. Okay, saya lebih kepada hal-hal lain lah. Buku seterusnya itulah, dan saya pun ada juga menulis tentang buku lain, buku antologi, buku antologi rezeki, dan juga buku antologi tentang PKP. Saya tak bawa pula di sini ya. Kalau tuan-tuan mau tahu, boleh hubungi saya dalam dengan Facebook saya. Okey, Facebook saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh type boleh type nama saya ni Nabil bin Haji Ahmad. Okey, ni nama Facebook saya, panjang sikit sebab dalam Facebook ni dah ada ramai Nabil Ahmad pun ada 3 orang, jadi saya nak kena ubah nama, tambah sikit B.Haji.Ahmad. Okey, tengok sekali lagi Nabil bin Haji Ahmad. Okey, mailah berkawan dengan saya, insya-Allah saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan buku-buku saya. Dan ada satu lagi buku insya-Allah yang akan menyusul, nanti saya akan iklankanlah dalam Facebook. Jadi
datang berkawan dengan saya dulu. Okay, right. Itu saja yang saya ingin sampaikan dalam video klip saya ni. Saya mohon maaf atas kesilapan bahasa, kasaran bahasa, sebarang kekurangan maklumat, ketidakjelasan. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sentiasa. Semoga tuan-tuan dan puan bersama keluarga sihat sejahtera, terpelihara daripada COVID dan juga para segala penyakit yang lain. Selamat berpuasa kepada semua dan selamat hari raya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.